Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini yang merupakan pertemuan buat siri yang ke-43. Moga-moga Allah memberikan keberkatan pengisian pada pagi ini daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki kisah benar, cerita benar yang terkandung dalam suratul Kahfi, iaitu cerita tentang seorang lelaki yang memiliki kekuasaan, seorang yang saleh dan seorang yang adil, yang namanya disebutkan secara jelas di dalam suratul Kahfi adalah Dzulqarnain. Ayat berkenaan dengan Dzulqarnain, kalau siapa yang ada Quran terjemahan boleh melihat pada muka surat 302, dua baris yang terakhir muka surat 302 bermula pada ayat nombor 83. Kisah Dzulqarnain ini, kalau kita melihat dari sudut juzuk, walaupun dia dalam suratul Kahfi, ia sudah pun berada pada juzuk yang ke-16. InsyaAllah pembelajaran kita pada pagi ini ada nota ringkas sebagai rujukan yang saya akan paparkan di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan nota, sila ambil nota di link Google Drive, ada diletakkan di ruangan chat. Jadi kalau siapa yang ingin mendapatkan nota tapi tuan-tuan tak ikuti Zoom, tapi tuan-tuan ikuti di FB page Malaysia Tadabbur Academy, so tinggalkan maklumat anda di ruangan komen. Kisah Ashabul Suratul Kahfi ini, kisah Dzulqarnain. Okey, saya akan paparkan sekarang nota bagi ayat nombor 83. Okey, kita tengok ayat nombor 83. Okey. Seperti yang saya nyatakan pada pendahuluan, okey, kisah Dzulqarnain merupakan kisah yang terakhir yang ada dinyatakan oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Kisah yang terakhir ini, walaupun dia terakhir, apakah sebenarnya perkaitan kisah Dzulqarnain ini dengan kisah-kisah yang sebelum ini, dan
apakah perkaitan kisah Dzulqarnain ini dikaitkan dengan kisah Dajjal? Kita sedia maklum bahawa salah satu kelebihan suratul Kahfi adalah Allah memberikan perlindungan daripada fitnah Dajjal. Maka apakah hubung kait kisah Dajjal dengan Dzulqarnain yang Allah paparkan ceritanya pada ayat nombor 83 sehingga ayat nombor 98. Sebelum itu, mari kita lihat hubung kait kisah Dzulqarnain ini dengan kisah-kisah yang lain. Okey. Kisah Dzulqarnain ini ada persamaan dan ada juga perbezaan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa bersama dengan Nabi Allah Khadir alaihi wassalam yang telah pun kita ceritakan pada kuliah-kuliah yang lalu. Apa persamaannya dengan kisah Dzulqarnain? Persamaannya adalah kedua-dua kisah ini merujuk kepada pengembaraan. Maknanya Nabi Musa dengan Nabi Khadir, mereka mengembara untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Kisah Dzulqarnain pula sama juga berkenaan dengan pengembaraan, mengembara daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Itu persamaan dia. Cuma perbezaannya adalah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir, penggembaraan mereka berkait rapat tentang ilmu. Tetapi kisah Dzulqarnain, kisahnya berkait rapat dengan jihad fi sabilillah, yang mana jihadnya Dzulqarnain ini adalah beliau pergi daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kenapa saya nak paparkan maklumat ini? Yang pertama, kita nak mencari hikmah peletakan kisah Dzulqarnain di dalam suratul Kahfi. Jadi kita dah nampak bahawa peletakan kisah Dzulqarnain ini mempunyai kaitan yang rapat dengan kisah-kisah yang ada di dalam suratul Al-Kahfi. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kisah Dzulqarnain tidak didahulukan, diceritakan berbanding kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khadir? Kita sedia maklum bahawasanya susunan ayat, maknanya susunan cerita-cerita ini disusun berdasarkan kepada wahyu. Apabila dia disusun ayat-ayatnya, cerita-ceritanya, kan, ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan, mesti ada hikmahnya. Di antara hikmah yang kita boleh nampak adalah hikmah dari sudut kepentingan amal berbanding dengan amal yang lain. Apabila Allah meletakkan kisah Musa dengan Nabi Khadir ini didahulukan daripada kisah Dzulqarnain, menunjukkan bahawa menuntut ilmu, mengenal Allah, mengenal akhirat, apa saja ilmu yang membawa manusia kepada faham agama, faham Tuhan dia, didahulukan daripada ia melakukan jihad. Sebab tu jihad, tidak semua yang perlu berjihad dari sudut konsep jihad, maknanya
ada sebagian manusia yang dia tak pergi berjihad. Tetapi ilmu semua orang kena tuntut. Jadi kita melihat kepentingan ilmu dari jihad. Oleh kerana itulah disusun cerita itu, didahulukan kisah pengembaraan Nabi Musa menuntut ilmu berbanding kisah Dzulqarnain. Sudut yang lain, seperti yang saya persoalkan pada peringkat awal tadi, kenapa kisah Dzulqarnain ini ada kaitan dengan perlindungan daripada Dajjal, sedangkan kisah Dzulqarnain ini dia sangat rapat dengan kisah Ya'juj wa Ma'juj. Dan kita tahu Ya'juj dan Ma'juj keluar muncul selepas kematian Dajjal. Antara munasabahnya adalah Dzulqarnain ia diberikan oleh Allah dengan kekuasaan. Begitu juga persamaannya dengan Dajjal, Allah memberikan kepadanya kekuasaan. Dajjal kalau dia datang, dia akan mengembara satu dunia dalam tempoh 40 hari. Yang mana kita telah pun cerita pada siri yang kedua tak silap saya. Mula-mula dulu kita dah cerita apa itu Dajjal, dia datang dia buat apa. Kita telah cerita bahawa Dajjal dia akan sampai kepada semua pelosok dunia. Melainkan dia tak boleh masuk ke Mekah dengan Madinah. Ini menunjukkan bahawa Dajjal itu dia akan mengembara untuk menyesatkan umat-umat manusia di akhir zaman. Tapi kalau Dzulqarnain, dia mengembara juga. Dia mengembara ke barat dunia, lepas tu dia pergi ke timur dunia, lepas tu dia mengembara sekali lagi. Tetapi pengembaraan dia bukan nak menyesatkan manusia, tetapi pengembaraan Dzulqarnain membawa manusia ini masuk Islam, dekat dengan Allah, kenal Islam. Itulah di antara penerangan ringkas yang boleh dikaitkan kisah Dzulqarnain dengan dilindungi oleh Allah bagi suratul Kahfi daripada Dajjal. Baik. Ada yang bertanya ni, bertanya kat soalan. Ada yang tanya soalan ke? Okey. Okey, nanti kalau ada soalan, nanti tuan-tuan boleh buka audio. Okey. Saya rasa cukup sekadar ini untuk menerangkan secara ringkas peletakan kisah Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi. Jadi kita mulakan pelajaran kita dengan ayat yang pertama berkenaan dengan Dzulqarnain pada ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alu wa yas'alunaka an Dzil Qarnain. Mereka sering bertanya kepadamu. Okay, kalau boleh tuan-tuan tambah perkataan mereka sering ataupun selalu. Sebab ayat wa yas'alunaka dia merupakan fi'lul mudhari', merupakan kata kerja sekarang. Maknanya kalau kata kerja sekarang fi'lul mudhari' present tense menunjukkan pekerjaan itu dilakukan secara berulang kali berterusan.
Sebab tu Allah kata wa yas'alunaka, mereka. Okey, mereka ni siapa? Mereka ini kalau kita kembali mengingati ada 3 soalan yang pernah dikemukakan oleh beberapa orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menguji adakah Muhammad ini seorang rasul ataupun bukan rasul. Jadi kalau nak tahu dia seorang rasul, ditanya kepadanya 3 soalan. Soalan yang pertama tentang pemuda-pemuda yang berada di dalam gua. Alhamdulillah, kita dah selesai kisah pemuda ni. Kemudian yang kedua adalah soalan tentang lelaki yang pernah pusing satu dunia ni. Inilah sebenarnya yang dikaitkan dengan Dzulqarnain. Dan persoalan yang ketiga adalah ditanya berkenaan dengan roh. Ketiga-tiga soalan ini adalah idea yang dikemukakan oleh orang Yahudi kepada orang Arab penduduk Mekah, yang mana dalam riwayat menyebutkan mereka ini seperti An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Mereka pergi jumpa orang Yahudi. Kenapa mereka jumpa orang Yahudi di Madinah? Dan kita tahu waktu turun surah Al-Kahfi ini, Nabi masih lagi berada di Mekah. Tetapi Nabi berada di Mekah tu dah penghujung-hujung, Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi nak berhijrah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi, tetapi di Madinah ada orang Yahudi. Kenapa tanya kepada orang Yahudi? Kerana kita sedia maklum orang-orang Yahudi ini mereka pernah menerima kitab-kitab dari langit seperti mana kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Okay. Akhirnya setelah Allah menurunkan suratul Kahfi ini, maka Allah pun ceritalah siapakah lelaki yang pernah pusing satu dunia. Oleh kerana itu, kita jumpa pada ayat yang depan sekali perkataan wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka kerap kali, acap kali bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Kalau kita lihat ulasan yang dikemukakan oleh salah seorang pakar dalam ilmu tafsir seperti Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim, beliau mengemukakan ada beberapa ulasan tentang Dzulqarnain itu siapa. Dia kata sebab dia bagi nama Dzulqarnain kerana dia seorang raja Rom dan Parsi. Kemungkinan nama raja-raja ada kaitan dengan Dzulqarnain. Ataupun dia kata ada yang mengatakan dinamakan Dzulqarnain kerana di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai tanduk. So dia pakai seperti sesuatu di atas kepala yang ada tanduk. Sebab Qarnain, kalau kita terjemah Qarnain, maknanya 2 tanduk. Kalau Dzul yang memiliki Al-Qarnain 2 tanduk. Adakah digelar
Zulkarnain kerana dia di atas kepalanya memakai seperti topi ke penutup kepala yang ada dua tanduk. Ada pendapat yang kata macam tu. Ada pula kata Ibnu Katsir, kenapa dia dipanggil dua tanduk? Ia merujuk kepada dua arah mata angin. Merujuk kepada dua kawasan, iaitu kawasan timur dan kawasan barat. Kenapa selalu sebut timur dan barat? Kerana timur merujuk kepada tempat terbitnya matahari. Kenapa disebut barat? Kerana barat merujuk kepada terbenamnya matahari. Maknanya para ulama kata kenapa dia panggil dua tanduk? Dua tanduk tu kan, kalau kita tengok tanduk kan ada dua kan. Tanduk belah kanan, tanduk belah kiri. Seolah nak menunjukkan kenapa dia gelar Dzulkarnain, kerana dia telah menjelajah, mengembara dua kawasan arah dunia ini. Okey. Apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini, kita pun sebenarnya tidak dapat menentukan secara pasti mana satu jawapan yang muktamad. Saya hanya kemukakan saja, bukan bermaksud kita boleh pegang secara muktamad, tetapi ada pendapat-pendapat ini di kalangan para ulama. Jadi, untuk memudahkan kita supaya kita tak hilang fokus, kita tidak hilang tujuan utama belajar Quran adalah kita mengambil jalan, kita tidak memperincikan, kita tidak menjelaskan latar belakang Dzulkarnain ini. Walaupun ada banyak penulisan-penulisan mencari siapa itu Dzulkarnain, seperti mana saya sebut tadi, kerana waktu kita yang sangat terbatas, tiada sumber maklumat yang boleh kita yakini dengan benar, maka kita tidak akan memperincikan Dzulkarnain ini berada pada zaman bila, negara mana, di mana pusat pemerintahan dia, maka kita serahkan maklumat itu kepada Allah. Kalau ia penting, kalau ia membawa kita kepada beriman kepada Allah, sudah pasti Allah akan ceritakan lokasinya di dalam Al-Quran. Allah akan cerita latar belakangnya di dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis. Di dalam hadis pun tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut latar belakang Dzulkarnain. Ada hadis yang sahih menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada kaitan dengan Dzulkarnain juga. Tapi latar belakang dia, keluarga dia, kekuasaan dia tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengambil jalan metodologi kita belajar kisah-kisah dalam Quran, kita tinggalkan dahulu maklumat-maklumat yang tidak jelas ini. Bukan bermakna kita tak boleh baca ke, kita tak boleh cari ke, kita tak boleh buat kajian ke. Boleh. Kalau ada masa yang cukup, nak buat kajian, buat. Tapi yang menjadi utamanya adalah yang utamanya kita pun tak akan dapat yang tepat. Oleh itu, kita tinggalkan perincian tentang siapakah itu Dzulkarnain. Kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, 83 ini. Okey. Selepas Nabi sering ditanya tentang Dzulkarnain, maka turunlah ayat Al-Quran yang meminta kepada Nabi. Apa yang Allah pinta kepada Nabi? Allah pinta kepada Nabi dengan kalimah qul, katakanlah. Maksudnya
jawablah. Okey. Jawablah, katakanlah, maksudnya apa? Ceritakanlah pasal Zulqarnain yang mereka duk tanya selalu tu. Okey, daripada perkataan qul, perintah dari Allah suruh Nabi sampaikan, Nabi katakan, menunjukkan bahawa cerita Zulqarnain ini bukan Nabi SAW yang reka, tetapi ia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau cerita ini datangnya dari Allah, Allah yang cerita kepada Nabi Muhammad, Nabi kena sampaikan cerita itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar seorang rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan lagi ayatnya, sa'atlu alaikum. Dia kata, aku akan bacakan. Jumpa tak perkataan sa'atlu, seolah-olah seperti tilawah. Sa'atlu, Nabi kata, aku akan bacakan. Dalam bentuk cerita ni maknanya Nabi akan sampaikan, Nabi akan beri jawapan apa yang mereka tanya tu, tetapi jawapan itu adalah melalui apa yang Nabi baca, minhu dhikra. Nabi baca dari apa? Sudah pasti sa'aslu alaikum tu maknanya Nabi akan bacakan. Nabi akan sampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan bacakan kepada kamu, alaikum, minhu. Cuba tak perkataan minhu. Perkataan minhu merujuk kepada at-tabi'idiyah. Maksudnya merujuk kepada sebahagian. Sebab tu dekat dalam terjemahan ni saya letakkan kalimah sebahagian. Saya tak pasti adakah terjemahan tuan-tuan dan puan ada diletakkan terjemahan sebahagian. Kenapa sebahagian? Sebab perkataan minhu, min, maksudnya dari, kan? Minhu ni dia merujuk kepada sebahagian. Maksudnya Nabi kata, aku akan bacakan, aku akan sampaikan maklumat itu kepada kamu, minhu, sebahagian. Zikra ada kaitan dengan Quran, ada kaitan dia tentang kisah Zulkarnain itulah, sebagai peringatan. Okey. Kenapa perlu ditekankan sebahagian? Nak menunjukkan kepada kita Allah tahu cerita yang lengkap pasal Zulkarnain. Tetapi apa yang Nabi SAW itu tahu di dalam suratul Kahfi ini hanyalah sebahagian. Maknanya Allah tidak cerita kesemuanya. Seperti yang kita sebut tadi, Allah tak cerita asalnya mana, negara mana, siapa dia ni sebenar-benarnya. Allah tak cerita. Kalau Allah tak cerita, kenapa kita perlu dapatkan cerita itu? Itulah yang menjadi persoalannya. Kenapa kita suka mencari yang sebahagian cerita yang Allah tak cerita kepada Nabi? Bukan tak boleh, tapi macam tak kena dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada minhu. Okay, jelas tuan-tuan perempuan? Boleh faham bagi ayat yang ke-83. Jadi kita ikut sahaja cara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita sebahagian,
yang kita tahu, itulah yang kita akan ulas, kita akan ceritakan, yang kita akan sampaikan, yang kita nak jadikan ia sebagai teladan. Yang sebagai lagi Ustaz, maklumat lengkap tu, kita kata Allah Maha mengetahui dan Allah tak nak bagi tahu kepada kita, sudah pasti benda itu tidak ada kepentingan pun untuk kita mengambil tahu. Okey, selesai bagi ayat nombor 83. Okey, kita teruskan lagi dengan ayat nombor 82. Tapi sebelum tu, ada para ulama bincang, Dzulqarnain ni dia Nabi ke? Atau dia bukan Nabi? Para sarjana, para ilmuwan, mereka berbeza pandangan. Wallahu ta'ala a'lam, setakat dapatan rujukan yang saya rujuk ni, memang dipilih pendapat Dzulqarnain itu dia bukanlah Nabi, tetapi dia hanyalah seorang lelaki yang saleh. Allah beri dia pelbagai kekuasaan, dia ada aset yang banyak, dia ada tentera dan dia sangat adil. Okay, kita teruskan dengan ayat nombor 84. Ayat nombor 84, Allah menceritakan permulaannya Dzulqarnain ini, apa yang Allah beri kepada dia. Apa kelebihan yang dia ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna makkanna lahu fil ardi. Okay, tengok ya, Allah kata, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya makanna, kekuasaan memerintah di muka bumi. Kenapa kita sebut kami? Kenapa ditekankan kami? Nak menunjukkan bahawasanya kekuasaan memerintah, ada kuasa memerintah di bumi ini bukanlah dapat diperolehi secara sendiri, tetapi ianya adalah apa? Pemberian, kurniaan dari kami, merujuk kepada Allah yang Maha Agung. Perkataan makanna ini, perkataan makanna, saya mohon maaf tak sempat nak letakkan kata kerja dia. Makanna ni, dia sebenarnya adalah, dia datang dalam kata kerja yang telah lepas. Maksudnya, makanna ni, maksud dia adalah kata kerja fi'lul madhi lah. Kita kata past tense. Past tense. Nak menunjukkan bahawa telah diberi kekuasaan memerintah di muka bumi oleh kepada Dzulqarnain. Ini maksudnya menunjukkan kepada apa? Merujuk kepada Allah yang telah memberi. Maknanya, kita ulas maklumat seperti ini kerana ini ada nilai keimanan. Ada nilai keimanan. Di mana nilai keimanan? Nak bahas perkataan makanna tu. Okay, kerana tidak ada apa-apa pun yang kita boleh buat, yang kita boleh miliki, melainkan semuanya adalah dari Allah. Kalau kita imbas kembali kisah Nabi Khadir, macam mana dia boleh buat perkara-perkara yang Nabi Musa tak tahu?
datangnya tunjuk ajar itu dari Allah. Kalau kita imbas kembali lagi ke belakang, kisah dua orang lelaki tu, kisah seorang lelaki memiliki dua kebun anggur tu, kan Allah ulang banyak. Kami jadikan dia dua kebun anggur, kami jadikan kelilingkan kebun dia dengan buah kurma, kami pancarkan air sungai. Kami juga imbas kembali kisah penghuni gua. Kami juga, kita jumpa banyak kan, kamilah yang kami telah menggerakkan matahari, kata Allah. Kami membolak-balikkan tubuh badan mereka. Kami juga. Sebab itu, apabila kita melihat, membaca ayat Quran, kita jangan tinggalkan sudut keimanan, sudut tauhid. Jadi, pada ayat ini, kita dapat mempelajari bahawa Allah lah yang telah memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Dzulqarnain. Maknanya Dzulqarnain ini dia tak hebat mana pun. Dia manusia yang biasa. Tetapi dia menjadi hebat. Namanya disebut-sebut, dirakamkan di dalam Quran. Kenapa? Kerana Allah telah memberikan dia Makanna ni, dia sebenarnya dia dikaitkan dengan kalimah tamkin. Makanna ni dia merujuk kepada tempat dan juga jawatan. Pengaruh, dia ada kuasa. Kuasa tu dia ada negara, jajahan, dia ada kuasa. Itulah perkataan makanna. Dan menariknya, kalau tuan-tuan dan perempuan amati lagi, di dalam Quran, kalau tuan-tuan nak cari perkataan mim kaf nun, macam dalam ayat ni kan, makanna ataupun perkataan ni, makanna ataupun yumkin, tuan-tuan akan jumpa diulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Kita akan jumpa dalam Quran perkataan ru'wat dia makanna. Ru'wat dia inilah. Makan. Ni perkataan makan ni kita akan jumpa sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Kesemua maklumat perkataan makan ni kita akan dapati ia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dekat situ. Sebab saya kena terangkan awal-awal supaya kita ni tidak takjub, tidak merasa hebat pasal Dzulqarnain itu tanpa kita melihat macam mana dia boleh jadi hebat. Kadang-kadang kita terlupa di belakang kehebatan, kepandaian, kekayaan seseorang. Jadi ini ada nilai dikaitkan dengan iman. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Okay. Kalau kita baca nanti pada ayat nombor 95, tapi dalam nota ni tak ada, saya hanya bagi nota ayat 83 sampai ayat nombor 93 saja. Minggu depan, apabila kita masuk ayat 95 kisah Dzulqarnain, kita akan jumpa sekali lagi Allah ulang tentang perkataan makanna. Cuba tuan-tuan lihat pada ayat nombor 95. Ayat nombor 95, betul? Ayat nombor 95, Dzulqarnain, dia telah cakap kepada satu kaum bahawa kuasa yang dia ada ni,
kehebatan yang dia ada ni. Dia kata siapa yang bagi? Kalau kita baca ayat nombor 95 kan, dia kata apa? Qala ma makkanni fihi rabbi. Jumpa kat situ ayat tu. Tengok muka surat nombor 303. Zulkarnain setelah dia setelah dia di-offer oleh satu kaum supaya dia buat satu tembok, mereka offer dia dengan satu projek. So mereka bagi tender kepada Zulkarnain dengan upah. Tapi Zulkarnain kata apa? Zulkarnain ni dia mengatakan, dia kata kekuasaan yang aku ada ini, dia kata itu adalah dari Allah. Baca ayat nombor 95, cari perkataan makanni fihi rabbi. Kenapa kita lama pada membicarakan ayat nombor 84 ni, tuan-tuan? Kerana tujuan surah Al-Kahfi ni, kalau kita masih ingat lagi, sebab tu kita kata kenapa dia ada kaitan dengan lindung dengan Dajjal. Kerana surah Kahfi ni tujuan dia turun nak mengajak kita supaya pergilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, minta tolonglah pada Allah, bergantunglah kepada Allah. Jadi ayat-ayat yang datang dalam surah Kahfi ni adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah. Termasuklah kisah Dzulqarnain. Jadi kita katakan, kalau bukan kerana Allah, kalau bukan kurniaan Allah, tentu tidak ada apa-apa pada Dzulqarnain. Okey, dah jelas tuan-puan? Okey, kita sambung lagi ayat tu. Rangkap yang kedua. Okey, lepas tu Allah kata, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami beri kepadanya. Kenapa ayat ni dikata kami beri kepadanya? Kenapa atainahu kepadanya? Nak menunjukkan bahawa semua yang ada pada Dzulkarnain ini adalah pemberian dari Allah. Apa yang Allah beri kepada dia? Min kulli syai'in sababa. Bagi setiap sesuatu itu sebab. Diterjemahkan jalan yang diperlukan. Maksud dia perkataan sababa ni, perkataan sababa ni maksud dia adalah apa sahaja benda perkara yang boleh mencapai sesuatu tujuan, itulah yang Allah bagi kepada Dzulkarnain. Contoh, kalau Dzulkarnain dia memerlukan tentera, maka tentera itu akan dibagi oleh Allah. Tentera itulah di bawah perkataan sababa. Kalau Dzulkarnain dia memerlukan wang yang banyak untuk dia berjalan mengembara, maka Allah memberikan dia wang yang banyak, yang cukup. Itulah di bawah makna sababa. Kalau Dzulkarnain dia memerlukan kompas, contoh kan, untuk dia menjelajah satu dunia, maka Allah sediakan dia alat itu dipanggil sababa. Kalau Dzulkarnain dia memerlukan pengangkutan untuk dia berjalan jauh nak pusing satu dunia ni, Allah beri kepada dia, itulah namanya sababa. Jadi sababa ni adalah segala sesuatu yang boleh memenuhi, mencapai sesuatu tujuan. Itulah sababa. Jalan tuan-puan bukanlah masuk jalan tu, maksudnya jalan raya tu, maksudnya apa sahaja yang boleh, yang diperlukan oleh Dzulkarnain, Allah beri kepada dia. Hebat tak?
Hebatnya Zulkarnain ni. Tapi hebatnya Zulkarnain adalah pemberian kurniaan dari Allah. Sebab itu Zulkarnain dia kenal diri dia. Dia sedar diri dia. Dia kenal Allah tu. Sebab itu nanti waktu kita dah baca ayat 95 tu kan, dia tolak upah. Orang nak bayar dekat dia. Nak bayar dekat dia upah membina jambatan. Satu begitu jambatan pula. Membina tembok yang besar. Dia tak nak. Dia kata, Allah dah bagi aku ni kekuasaan ni. Kan? Ia dah lebih baik dah kata Zulkarnain. Dia kata kekuasaan yang aku dapat ni lebih baik daripada upah yang kamu nak beri. Kenapa? Kerana Zulkarnain ni dia faham, dia kenal Allah dia. Dia tahu. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita kena ingat. Kalau kita ada kuasa, macam mana kita memandang kuasa kita? Kalau kita ada harta, bagaimana kita memandang harta yang ada pada kita? Kalau kita ada pangkat, siapa yang bagi pangkat tu? Siapa yang bagi harta tu? Siapa yang bagi kuasa tu? Okay, ini ayat nombor 84. Okey, mari kita tengok apakah pengajaran yang boleh kita ambil secara ringkas ya. Okey, tapi sebelum tu ada saya letakkan pada nota tu beberapa tafsiran di kalangan para ulama tafsir. Apa maksud sababah tu? Macam saya sebut tadi itulah. Ibnu Katsir dia bagi contoh. Kalau macam raja, sababah dia apa? Dia perlukan bala tentera, dia perlukan peralatan perang, dia perlukan painting, apa sajalah. Itu termasuk sababah. Ada di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat tabi'in mengatakan sababah tu dikaitkan juga dengan ilmu. Dengan ilmu. Maksudnya kan raja ni dia kena ada strategi kan. Dia kena ada strategi macam mana nak berjajah. Kan Zulkarnain kan dia berjihad. Dia nak pergi berperang, pergi dari tempat ke satu tempat. Maka dia perlukan apa? Dia perlukan ilmu. Jadi itu pun termasuk di dalam bab sababah. Semualah. Mungkin dia boleh pandai baca peta ke, dia boleh tahu arah ke. Itu semua termasuk di dalam sababah. Dia mudah je tuan-puan. Dia sebenarnya kalau kita dapat Allah, kita dapatlah semua. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan kehilangan semua benda. Maksudnya, sebab tu yang kita selalu diajar, macam kita kata, kan kita selalu bergantung sandar pada Allah kan. Kita kata cukuplah Allah itu hasbi Allah. Kita kata cukuplah Allah. Kalau kita dapat Allah, maksudnya kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, kita seolah-olah seperti memiliki segala-galanya. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang berikut ni. Kita pergi dengan ayat yang berikut ni. Okey, tuan-puan, boleh kita pergi dengan ayat yang berikutnya. Tapi sebelum tu, ada beberapa teladan, ada beberapa tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat sababah tadi. Tindakan yang pertama, kita telah belajar tadi bahawa apa yang Zulkarnain miliki itu adalah dari Allah. Okey. Secara tidak langsung, Allah Ta'ala berhak nak pilih siapa yang dia nak bagi kuasa. Allah Ta'ala berhak nak pilih siapa Allah nak bagi kurniaan kepadanya. Jadi kita lihat ayat-ayat lain yang ada menyokong kepada tindakan yang pertama.
Jadi kita janganlah ada perasaan macam, kenapa dia dapat kuasa, aku tak dapat kuasa. Kenapa dia dapat jawatan, aku tak dapat jawatan. Kalau kita baca surah Al-Imran ayat 26, Allah menjelaskan Allah ni memiliki apa? Allah kata, Qulillahumma malikal mulki. Allah kata, wahai Muhammad, cakap kepada umatmu, wahai Tuhan yang mempunyai pemerintahan. Milik pemerintahan adalah di tangan Allah. Allah memberi pemerintahan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkaulah ya Allah yang memberikan pemerintahan kepada siapa yang engkau kendaki. Seperti siapa? Seperti Dzulkarnain. Dan engkaulah yang mencabut pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Seperti Allah mencabut pemerintahan daripada Firaun, daripada Qaum. Lepas tu Allah kata apa? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkaulah ya Allah yang boleh menentukan siapa yang kau nak muliakan. Seperti Allah nak memuliakan Dzulkarnain. Allah boleh muliakan. Wa tudhillu man tasha. Allah juga boleh menghina sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya segala-galanya pada Allah. Lepas tu Allah kata, biyadikal khair. Di tangan engkau sahajalah ya Allah adanya segala kebaikan. Jadi apabila kita melihat, membaca surah Al-Kahfi ni, kita banyak jumpa sebenarnya perkara-perkara seperti ini. Kita akan jumpa banyak. Jadi apabila kita baca surah Kahfi ni, ingat, surah Kahfi ni surah yang menjelaskan betapa kita ini tidak ada apa-apa. Semuanya berada di tangan Allah. Allah tu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay, saya ambil satu lagi ayat lain. Dalam surah Al-Imran ayat 73, Allah kata, Qul inna fadla biyadillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah, milik Allah. Yu'tihi man yasha. Allah boleh memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi dalam banyak-banyak manusia yang Allah beri kepadanya kekuasaan, Allah beri kepadanya pemerintahan, adalah Dzulkarnain. Maknanya Dzulkarnain termasuk manusia yang dipilih oleh Allah. Okay. Apabila dah dapat kuasa, kena buat apa? Ada orang dia dapat kuasa, dia lupa diri. Dia jadi jahat. Dia zalim orang di bawahnya. Dia tak ambil peduli langsung orang di bawahnya. Dia tidak tahu bahawa betapa ramainya orang yang lapar tak makan. Betapa susahnya orang-orang di bawah. Tetapi Dzulkarnain, seorang raja yang kenal Allah, maka dia gunakan kekuasaan yang Allah beri, yang Allah pilih dalam banyak-banyak manusia yang Allah nak pilih. Dia gunakan kekuasaan itu untuk dia turun ke lapangan. Dia pergi daripada satu tempat kepada satu tempat kepada satu tempat. Maknanya dia bukan dapat kekuasaan itu untuk dia bangga bongkak, mengumpul kekayaan, tetapi kekuasaan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itulah kita letakkan teladan yang kedua, tindakan yang kedua
manfaatkan kuasa atau jawatan yang Allah beri ke arah kebaikan. Yang pertama kena ingat, tak ada siapa-siapa pun boleh dapat kuasa kalau bukan daripada kurniaan Allah. Tapi kalau Allah dah bagi kuasa tu apa? Manfaatkan, utilize kuasa itu dengan semaksimal yang mungkin ke arah kebaikan. Dan ayat berikutnya yang kita akan belajar, Allah Ta'ala buktikan. Allah Ta'ala bagi kita satu contoh yang baik bagaimana seorang lelaki yang saleh, yang dia dapat kekuasaan, dia raja, dia dapat segala sesuatu, dia gunakan untuk membawa manusia ke arah kebaikan. Kita kena baca pada ayat yang berikutnya. Ayat nombor 85. Okey. Ayat nombor 85. Okey, ayat nombor 85. Kita ada sikit lagi waktu dah sejam tadi. Kita ambil sikit saja. Okey, ayat nombor 85 merupakan perjalanan pertama Zulkarnain menuju ke arah barat dunia. Okey, maknanya ayat 85 ni adalah ayat yang menunjukkan bahawasanya Zulkarnain dia menggunakan semua sababa dia tadi tu adalah untuk dia turun ke lapangan. Dia nak tengok rakyat di bawah dia. Dia nak tengok orang-orang di bawah jajahan dia. Macam mana mereka? Dia bukan hanya pergi pada tempat dia saja, tapi dia pergi perjalanan yang jauh. Dia pergi mana? Dia pergi ke satu tempat, dia pergi kawasan-kawasan yang berada ke arah barat dunia. Macam mana kita tahu perjalanan pertamanya ke arah barat dunia? Kita kena tengok ayat nombor 86. Jawapannya ada pada ayat nombor 86. Tapi kita baca dulu ayat nombor 85. Allah mengatakan fa. Fa tu menunjukkan apa? Menunjukkan dia dah tak tangguh-tangguh dah. Apabila Allah bagi dia makanan, apabila Allah bagi dia pangkat, Allah bagi dia kedudukan, dia cepat-cepat dia gunakan kekuasaan yang dia ada tu untuk apa? Untuk dia buat pengembaraan. Untuk dia pergi berjihad, mengajak manusia itu kepada Allah. Fa'atba'a sababa. Lalu dia pun menempuh. Dia buat perjalanan. Ke mana? Tak sebutlah ke mana. Tapi ayat 86, dia akan pergi ke barat. Dia gunakan semua sababa yang Allah bagi tadi itu. Kalau dia dapat tentera, dia manfaatkan tentera. Allah bagi dia dari sudut apa? Dia akan guna semua. Perlukan peralatan perang, dia gunakan, dia manfaatkan. Okey. Dia ada kenderaan untuk dia berjalan jauh, dia gunakan. Okay. Jadi kita tengok apa tindakan yang boleh kita belajar. Sebenarnya kita dapat belajar walaupun ayat tu simple, tapi sebenarnya ayat tu mengajar kepada kita kenapa Allah kata fa'atba'a sababa. Kenapa dia menempuh jalan itu, sebab-sebab tu. Maknanya Zulkarnain dia gunakan semua sebab-sebab yang boleh membawa kepada sesuatu tujuan. Jadi kita dapat belajar dalam hidup kita, nak dapat sesuatu kena lalui sesuatu. Contoh apa? Contoh macam nak pandai kena buat apa? Kenalah macam gunakan apa-apa saja yang boleh bawa kepada kepandaian. Perlulah ada buku contohnya. Perlulah apa? Perlulah belajar. Sebab kalau kita nak hilang haus, sebab dia apa?
minumlah air. Maksudnya, kena ambil sebab tu, tidak boleh meninggalkan sebab. Kan? Boleh tak Zulkarnain dia terbang kan, pejam mata, pup sampai satu tempat? Tak ada. Maknanya kita belajar dalam hidup ni, kita jangan tinggalkan sebab musabab. Kita kena ambil. Jelas faham? Kalau kita nak makan, kita kena kerja. Jelas? Okey, maksudnya kalau kita nak sampai kepada satu tujuan, kita kena bergerak. Itulah sebab-sebabnya. Sebab tu agama tak mengajar kita benda-benda yang mistik. Tak mengajar kepada kita duduk je, doa saja. Tidak ada. Semua kita belajar dalam Suratul Kahfi ni, semua kena bergerak, semua kena berusaha, semua kena doa, semua kena minta lindung. Macam Ashabul Kahfi. Kalau mereka nak lindung diri, macam mana nak lindung diri? Pergilah cari tempat berlindung. Dia pergi gua. Nabi Allah Musa, kalau dia nak dapat ilmu daripada Khadir, dia kena buat apa? Kenalah belajar dengan Khadir. Bukan nak dapat ilmu tak buat apa-apa. Tak. Dia kena melalui sebab-sebabnya. Begitulah juga Dzulqarnain. Okay. Ayat yang berikutnya, 86 ni, sebab dah jam 11.30, jadi Jumaat ni untuk awal sikit. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada ayat ni. Kita sambung insya-Allah minggu hadapan. Kita sambung guna nota yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dibagi pada tuan-puan ni. Kita akan sambung pada ayat nombor 86. Maknanya kita masih lagi berada pada perjalanan penggambaraan Zulkarnain, penggambaraan yang pertama. Dia sampai kat mana? Dia jumpa apa? Apa yang dia buat? Dalam erti kata lain, banyak berjalan, luas pengalaman. Betul tak? Kalau kita nak tahu adat orang lain, cara hidup orang lain, keadaan orang lain, memang kita kena banyak berjalan. Allah beri kita kenderaan, Allah bagi kita wang, Allah bagi kita kesihatan. Maka kita boleh belajar, boleh menuntut ilmu dengan kita melihat orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu depan. Besok pagi kita buat sekali lagi Suratul Kahfi. Tapi besok pagi tuan-tuan dan puan ya, kita nak bawa kisah Ya'juj dan Ma'juj. Besok pagi kita akan keluarkan poster untuk kita ceritakan siapakah itu Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun kita belum sampai lagi pada ayat pasal Ya'juj dan Ma'juj, tapi kita akan cerita dulu pada esok pagi insya-Allah. Ya'juj dan Ma'juj jam 10.30 pagi. Hari Sabtu esok kita akan masuk kepada tadabbur Suratul Kahfi siri yang ke-44, tapi kita nak terus bawa kepada tajuk Ya'juj dan Ma'juj insya-Allah. Itu saya berikan link dan posternya. Okay, ada apa-apa pertanyaan, persoalan sebelum kita teruskan? Kita tangguhkan.
Ada? Boleh dengar suara saya ke? Ya. Ustaz, Ya. walaupun Apakah? penerangan sebenarnya siapakah Zulkarnain, kita bolehlah anggap dia seorang raja yang amat berkuasa lah pada zaman tu ya Ustaz ya. Betul. Kita anggap seorang raja, ya. Ya. Bolehlah. Ya, kalau kita Okay. kalau ada pihak yang tanya macam mana kita tahu dia ada kuasa, kita ambil pada perkataan ni tadi Kak. Perkataan makanna. Sebab makanna ni dari sudut bahasa Arab dia merujuk kepada macam dia dapat dari sudut dia ada kawasan jajahan dia, termasuk juga pada jawatan, pada pangkat. Itulah makanna. Okey. Lagi ada siapa-siapa nak berkongsi maklumat? Boleh tuan-tuan puan, dipersilakan. Tak ada. Okey, kalau tiada, insya-Allah besok kita bertemu sekali lagi. Cuma nak tanya pendapat lah, adakah nak habiskan dulu ayat sampai Ya'juj dan Ma'juj baru cerita Ya'juj dan Ma'juj, atau terus masuk kisah Ya'juj dan Ma'juj terlebih dahulu? Macam mana pendapat tuan-tuan perempuan? Tak apa Ustaz, baru kita tahu kisah tu, nanti bila masuk kita dah ingat dah. Okey, boleh. Nanti saya berikan nota untuk Ya'juj dan Ma'juj. Nota tu dah ada, cuma saya perlu kemaskini sedikit sahaja. Nak kemaskinikan PowerPoint tu. InsyaAllah. Kita jumpa insyaAllah pada esok hari insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.